Jadi, menurut cerita, selepas pergantungan dijalankan, kepalanya telah terputus dari badannya. Terdapat kisah bahawa penjara Pudu itu berhantu. Beberapa orang warden dan banduan telah terserempak dan seorang lelaki India aneh yang berjalan di lorong-lorong penjara dan menghilang tiba-tiba di sekitar sudut bangunan. Apabila penjara Pudu ditutup, terdapat sekumpulan pengkaji paranormal telah datang untuk mendapatkan bukti kewujudan gangguan makhluk halus di sana. Menurut mereka, setiap bangunan yang telah ditinggalkan lebih dari 40 hari pasti akan didiami oleh makhluk halus. Menurut kepercayaan orang Melayu, rumah yang dibiar kosong selama 40 hari akan didiami oleh jin. Semasa menjalankan kajian tersebut, mereka menyediakan pelbagai alatan penting seperti kamera, cermin, lilin dan pengesan suhu infrared. Menurut mereka, ada di kalangan makhluk halus ini hanya memperlihatkan zahir mereka pada cermin, lilin dan perubahan suhu mendadak. Ketika malam kajian dijalankan, mereka telah memilih bilik pertama, iaitu bilik 111 kerana menurut laporan yang mereka perolehi, bilik tersebut keras. Menurut kepercayaan kaum Cina, 111 adalah bermaksud 3 batang lilin kematian kerana kaum Cina akan menyalakan 3 batang lilin apabila berlaku kematian. Apakah kisah misteri bilik ini? Menurut satu sumber, terdapat seorang anggota komunis wanita Cina yang telah dipenjarakan di situ. Sebelum dikenakan hukuman mati, dia telah membuat cubaan untuk membunuh diri dengan mengelar lehernya sendiri. Cubaannya gagal kerana sempat diselamatkan. Ketika waktu hukuman gantung telah ditetapkan, luka di lehernya masih belum betul-betul sembuh. Jadi, menurut cerita, selepas pergantungan dijalankan, kepalanya telah terputus dari badannya. Sebab itulah warden di situ sentiasa terserempak dengan seorang wanita tanpa kepala sedang merayau-rayau mencari sesuatu. Terdapat juga kisah menyeramkan berkenaan wanita ini apabila dia telah menyerupai seorang wanita cantik dan mengganggu seorang pegawai yang sedang membuat siasatan. Seorang inspektor polis ni, dia ni pegawai siasatan. Satu hari beliau datang ke penjara untuk nak buat siasat lanjut kepada 3 banduan yang dihukum gantung. Apabila beliau sedang soal siasat seorang banduan wanita, banduan perempuan lah. Jadi tiba-tiba perempuan itu nak pergi ke tandas. Jadi terpaksa dia pergi tandas, dia tunggu. Apabila wanita tu balik, dia nampak wanita tu dah lain macam nampaknya. Dia tengok wanita ni terlalu cantik, dia pun macam terpesona lah tengok dia. Jadi dia pun kemudian lalu dia nampak perempuan ni sebagai matanya sebagai macam lainan lah. Jadi dia takut. Dia soal perempuan itu, lama-lama kelamaan tiba-tiba kepala perempuan itu jatuh ke lantai. Dia pun bangun, lari turun ke bawah, jumpa dengan seorang pegawai. Dia kata ada hantu di atas. Dia kata banduan yang saya sedang soal siasat tadi, kepalanya telah jatuh ke lantai dengan darah dan sebagainya. Diceritakan juga berkenaan seorang bandua yang digelar Mat Chong. Mat Chong merupakan seorang bomoh dan diketahui ada membela hantu raya. Ketika Mat Chong dipenjarakan, dia telah membawa hantu tersebut bersamanya. Yang menakutkan ialah Mat Chong dikatakan boleh berubah kedudukan sesuka hatinya sehingga kan boleh berpindah bilik dan mencederakan banduan yang lain. Cerita Mak Chong ni, dia sebenarnya dia ni di luar dulu dia seorang bomoh lah. Dia ada membela hantu raya. Saya ingat orang pun tahulah apa hantu raya ni dia bela. Tapi apabila dia dipenjarakan, dia bawa hantu tu masuk dalam penjara.
Jadi Mak Chun ni dia boleh berubah daripada satu tempat ke satu tempat dalam penjara tersebut, di bilik akhir tersebut. Satu hari apabila pegawai perempuan ni tengok Mak Chun di dalam bilik, katakan bilik nombor 4, bila beliau pergi bilik nombor 8, dia tengok Mak Chun ada situ pula. Macam mana Mak Chun boleh berubah daripada situ ke situ? Jadi ini maknanya dia hantu tu menjelma menjadi seperti Mak Chun, dan Mak Chun boleh dilihat di bilik yang lain. Jadi cerita ni dapat diketahui oleh pihak-pihak pegawai penjara yang lain, mengatakan Mak Chun ni boleh pindah bilik dengan sendirinya, ataupun dia boleh keluar dari penjara Pudu. Jadi sebenarnya dia keluar penjara Pudu tu tak tahulah, tak ada siapa nampak. Tetapi yang dia satu hari tu pegawai wanita ni nampak memang Mak Chun tu daripada dia tengok ada di bilik 4, tetapi bila dia pergi bilik 8, dia nampak Mak Chun juga ada situ. Macam mana? Jadi lepas tu Mak Chun boleh keluar pula dalam bilik tu. Datang tu dia usikkan pegawai tadi sehingga pengsan. Jadi apabila pegawai lain datang tengok ni pengsan, dia kata Mak Chun keluar nak cekik dia. Jadi dia pengsan di situ. Jadi Mak Chun ni ada bawa hantu raya ke dalam penjara tersebut. Dari satu hari, satu banduan bangsa Cina, dia kena Mak Chun ni masuk dalam bilik dia, menjelma menjadi isteri kepada banduan Cina ni. Dia nampak isteri dia datang cium dia dan sebagainya, dia pun balas balik. Tiba-tiba dia rasa sakit di tengkoknya, seperti ada gigitan. Rupanya Mak Chun sudah gigit tengkok dia. Lepas tu dia menjerit, dia tendang Mak Chun tu. Pegawai penjara datang tanya apa pasal. Dia kata ada orang hantu mau gigit sama dia kata. Itu Kesan dari kejadian-kejadian sebegitulah, pihak penjara telah mengambil keputusan untuk menyediakan bilik khas yang dipagar dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bilik ini adalah kurungan untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam seperti Mak Chun. Selain dari itu, terdapat juga kisah-kisah seram yang terkenal di penjara ini. Kelibat seorang pegawai Jepun dengan pedang terhunus, dan pegawai British tempang dan kudung sering kelihatan di kawasan penjara apabila sahaja malam menjelang. Seorang warden penjara telah kerasukan kerana tanpa sengaja tersepak seekor kucing hitam. Kucing hitam tersebut kemudiannya menghilang ke dalam bilik banduan akhir itu. Ada juga warden penjara yang telah melihat sebiji berbola api terbang di sekitar kawasan penjara. Kejadian demi kejadian yang menyeramkan sering menghantui penjara Pudu. Pelbagai kisah dan misteri tersembunyi di dalamnya. Namun, kisah dan misteri itu telah tertanam bersama batu-batu dari runtuhan dindingnya di sebuah pembangunan. Wallahu alam.